السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada malam ini kita dapat mengadakan kuliah khas berhubung dengan bulan Zikra Ar-Rasul, mengingati, mengenang, menghayati, merenung perjalanan hidup sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para ulama, walaupun ada perbezaan pendapat tentang tarikh kelahiran Nabi ini, tetapi kita sepakat telah lahir dan telah dihantar. Perbezaan tarikh itu tidak menjejaskan kewujudan Nabi. Hatta di kalangan kita sebahagiannya juga rekod tarikh sebenar kita dilahirkan itu tak ditentukan secara pasti. Barangkali tarikh yang dicatatkan di dalam surat beranak ataupun kad pengenalan itu tidaklah tepat seperti mana tarikh tuan-tuan dan saya ataupun sebahagian kita dilahirkan. Ala kulli hal, apapun perbezaan tarikh, kita beriman telah dihantar dan telah diutuskan seorang rasul, seorang nabi, utusan yang telah ditabalkan menjadi wakil kepada Tuhan. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan dia menghantar dan dia mengutuskan seorang rasul, arsala rasulahu bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Hadirin mukminin, malam ini insya-Allah kita nak melihat sedikit daripada sirah Nabi, sejarah hidup perjuangan Nabi, bagaimana yang dilalui oleh Rasulullah seperti yang terangkum di dalam surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah ataupun surah Alam Nashrah. Dia ada beberapa nama kan. Kita boleh panggil Asy-Syarh
Kita juga boleh sebut surah Al-Insyirah. Kita juga terkenal surah ini dengan Alam Nashrah. Surah ini kalau kita telusuri maknanya ayat demi ayat, walaupun tak banyak, 8 ayat saja, tetapi dia menggambarkan keseluruhan perjalanan hidup Nabi. Surah ini diturunkan awal di Mekah. Bukan sahaja diturunkan di Mekah, tetapi dia diturunkan pada peringkat awal kenabian Nabi. Maksudnya surah ini antara surah wahyu yang pertama diterima oleh Nabi. Kerana surah ini kalau kita baca, dia menggambarkan bagaimana Allah memberikan khabar gembira dan mengingatkan Nabi tentang nikmat yang telah Allah kurniakan untuk menguatkan Nabi dalam menghadapi jalan yang bakal ditempuh dalam tempoh 23 tahun menjadi Rasul. Dan kita akan cuba baca satu persatu ayat ini, dan saya akan huraikan maksud dan maknanya, kemudian kita hubung kaitkan dengan kehidupan kita. Allah Azza wa Jal mulakan surah ini dengan satu pertanyaan. Alam, adakah telah tidak nashrah, kami lapangkan, laka, untuk engkau, bagimu Muhammad, sadraka, sadr, dada. Quran tak kata jantung, Quran tak kata hati, Quran kata dada. Tuan-tuan, di kalangan ahli tafsir, apabila mereka mengulas ayat yang pertama, mereka akan sebut tentang seorang Rasul lagi. Kalau kita baca ayat ni, kita akan tarik dengan satu cerita Nabi, yang mana Nabi tersebut minta kepada Allah hal yang sama, supaya dilapangkan dada. Sebab itu ahli tafsir kata, di kalangan ulama tafsir sebut, di antara nikmat besar yang Allah kurniakan kepada Muhammad ialah kelapangan dada. Karena dalam hidup manusia ni, apa sahaja yang dia akan lalui akan menjadi susah, akan menjadi payah, akan menjadi satu masalah yang berat jika dada dia tidak tenang dan tidak lapang. Kadang-kadang benda tu kecil ya, benda tu mudah ya, tapi oleh kerana hati dia, dada dia tak berasa tenang, tak berasa lapang, semak perut, serabut, dia tak boleh melakukan hal itu dengan mudah. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita, antara benda yang kita minta kepada Allah, yang kita doa Allah berikan kepada kita, diberikan kelapangan dada. Lepas itu orang akan kata, dada saya lapang. Bahasa kita guna term, istilah yang sama. Alhamdulillah lah, lepas pada pencen ni tak kerja dah, tak serabut kepala dah, dada melapang banyak kan? Nikmat. Dan di kalangan ulama-ulama yang tadabbur, tadabbur ni
kita ada 3. Terjemahan, translate perkataan Arab pergi kepada perkataan Melayu, ataupun satu perkataan pergi pada perkataan, menterjemahkan, yang tu translation, terjemah. Perkataan Arab pergi Melayu, Melayu pergi English, itu terjemah. Satu lagi tafsir, huraian maksud ayat. Apa yang ayat itu inginkan, apa makna kepada ayat itu. Tafsiran, itu tafsiran. Dia hurai ayat tu. Apa maksud ayat ni, apa cerita ayat ni. Satu lagi benda yang semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat kita, dan tuan-tuan juga patut ambil berat soal ini, tadabbur. Tadabbur ni daripada perkataan dubur, maknanya hujung. Tadabbur ialah kehendak, atau kita boleh terjemah tadabbur ni sebagai faedah daripada hadis, ayat itu. Tadabbur maksudnya kesimpulan, conclusion, apa dia yang ayat itu memberikan faedah ataupun manfaat kepada kita. Di kalangan ulama, dia kata ayat melapangkan dada ni, Nabi sebut tentang dada yang lapang ni, kerana manusia ni hakikatnya dia mungkin memiliki segala-galanya, tetapi tidak boleh menjamin ketenangan untuk dia. Itu yang disebut tadabbur pada ayat ni. Pasal apa Nabi, Allah kata, tidakkah kami memberikan kelapangan dada kepada engkau? Tidakkah kami melapangkan dada kepada engkau? Sedangkan banyak benda lain Tuhan boleh bagi, banyak benda lain yang Tuhan boleh kurnia kepada Nabi, tapi Allah kata kami bagi lapang. Sebab apa? Selalu juga kita sebut, tuan-tuan, ramai juga yang ada segala-galanya, tapi Tuhan tak bagi lapang dada dia. Ini masalah. Orang yang ada kemasyhuran, pangkat, kan, glamour, popular, duit banyak, harta banyak, tapi dada tak lapang, dada tak tenang. Dia tak dapat yang dikatakan dengan kebahagiaan itu. Tak boleh beli. Pasal itu kita mungkin boleh beli ubat tidur, kita mungkin boleh beli makan ubat untuk tidur, tapi tak ada ubat yang boleh melapangkan dada. Dia hang serabut-serabut, hang makan 2 biji sebelum tidur, lapang dada hang. Tak ada. Pasal itu nikmat besar Allah bagi dekat Nabi. Jadi tuan-tuan yang mencari ketenangan, dan kalau tuan-tuan jumpa ketenangan, tuan-tuan dapat ketenangan, tuan-tuan syukur, kerana di sana banyak lagi orang yang telah bertarung, belanja punya besar. Pasal apa? Pasal nak tenang. Orang pergi berjalan rata ceruk, pergi tempat-tempat yang orang kata apa, boleh lah, tuan-tuan, dia ada trend. Ini saya kata surah ni besar, makna dia lah trend apa? Tak tahulah tuan-tuan duk ikut tak ikut. Healing. Depa pi duduk tepi-tepi laut, kan, tidur seorang-seorang. Tu duk buat apa tu? Paang. Aku duk healing. Apa makna healing? Lah duk trend lah trend. Tuan-tuan tak gaduh healing lah, kan? Terus saya duk cekah ni boleh no. Healing kan. Dia kata apa? Nazalat alaihim sakinah. Sebab itu di kalangan ulama juga ada yang menamakan surah ini surah As-Sakinah, ketenangan.
Orang healing kan, orang nak cari ketenangan, mencari damai. Kan? Macam-macam orang buat. Sebahagian orang naik motor derah, kan? Race motor, panjat bukit, kayuh basikal, kan? Hiking, apa lagi, racing. Semua tu untuk apa? Mencari kepuasan, untuk tenang, untuk apa? Inilah mengisi kekosongan. Saya Quran sebut tentang hal tu. Maka sebab itu kita nak bawa balik tuan-tuan saya, mencari ketenangan yang hakiki dengan agama. Kalau tuan-tuan baca artis-artis kan, selalu saya sebut yang terkenal lah. Dan antara benda yang artis-artis Malaysia juga terlibat sebahagiannya lah, bukan semua, sebahagiannya, ialah dengan penyalahgunaan dadah. Dan tuan-tuan pi tanya orang yang makan dadah ni, penagih-penagih dadah ni yang terlibat dengan dadah, tuan-tuan baca artis-artis terkenal dunia, Hollywood, duit tak payah nak, tak tahu nak buat apa duit. Dan artis-artis kita yang sebahagiannya kan, tuan-tuan pun tahu sebahagiannya. Dan ada sebahagian maklumat yang cerita kat kita, kata artis-artis ni dia masuk ajaran-ajaran tertentu kan. Saya tak mau sebutlah, benda ni sensitif. Tapi sebagai artis-artis ni dia join satu grup tu pasal apa? Pasal dia nak pergi duk isap dadah di tempat tu dalam keadaan selamat. Tapi saya tak boleh sebut secara terus terang lah. Tapi maklumat ni maklumat yang sahih. Artinya mereka cari apa? Tuan-tuan nak, mereka nak apa? Apa yang mereka nak lagi? Semua dah ada dah. Kalau tuan-tuan pergi tanya orang yang makan dadah tu, semua boleh kata ijma', sepakat, mereka nak cari ketenangan. Bila mereka makan dadah tu, mereka jadi khayal, mereka jadi high, mereka jadi penin, mereka tenang, tak fikir masalah tu. Kan? Serabut-serabut sikit, kena apa ais ke syabu ke apa ke, hilang masalah. Maka sebab itu tuan-tuan yang Allah kurniakan, tak apalah sebahagiannya kadar rezeki kita tak sama, tapi Allah bagi ketenangan, syukur. Mudah-mudahan yang tu mukadimah. Nabi Musa alaihi salam, kita baca kan Nabi Musa, apa dia minta ke Allah? Yang tuan-tuan duk baca, anak-anak tuan-tuan duk baca doa penerang hati itu, doa Nabi Musa. Rabbishrah li sadri. Tengok, Musa ketika dia nak pergi berhadapan dengan Firaun, dia minta kepada Allah, dia minta. Hebatnya Nabi kita, dia tak gaduh minta, Tuhan bagi. Tapi Musa kena minta. Alam nashrah laka sadrak. Allah kata, bukankah kami memberikan kelapangan kepada dada engkau Muhammad? Tetapi kalau kita baca kisah Musa, Allah kata apa? Musa doa, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, kurniakanlah dada yang lapang. Bila dada yang lapang berhadapan dengan Firaun, tutur kata menjadi lancar, tutur kata menjadi fasih, hati menjadi yakin, berani, tenang. Semuanya sebelum Musa nak pergi menghadap Firaun. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan kena baca ni, tuan-tuan kena duduk di tempat Musa tu. Nak pergi duduk habaq dekat orang yang bela dia tu. Nak pergi duduk habaq dekat bapa angkat dia. Dalam Quran menyatakan Firaun ni, Musa itu ialah orang harapan dia. Dia bela dalam istana dia. Nak pergi duduk habaq, kata apa yang hang kata tu tak betul, dan hang tu bukan Tuhan. Kita tuan-tuan masa tu kita duduk habaq anak-anak kita, orang tanya nak pergi interview, nak baca apa, kita pun kata baca. Bukanlah kita kata yang nak temu duga tu Firaun, taklah. Tapi kita nak habaqnya apa-apa pun dia duduk di dada. Pandai macam mana pun, tuan-tuan mungkin, tuan-tuan banyaklah kan, sebahagian orang dia bukan tak pandai, dia pandai. Kan? Orang yang
Mungkin dia berkelahi dengan bini dia ke apa, hari tu dia serabut, kerja tak jadi. Dia kata hang duk buat tidak okey ah, elok ah. Kenapa yang ni tak jadi? Dia kata aku serabut. Musa kata Rabbi syrah li sadri. Tuhan lapangkan dadaku. Dan kenapa disebut dada? Sadr, sudur, jamaah. Kerana kata ahli tafsir, Allah kata sadr, dada tu kerana dada ialah tempat masuknya racun, jarum, bisikan dan hasutan syaitan. Betul tak? Pasal itu dia sebut dada. Syaitan ni bila dia nak masukkan hasutan dia, dia nak masukkan bisikan dia nak masukkan was-was dia akan serang dada. Dalilnya apa? Kita baca dalam surah An-Nas. An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Quran sebut Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi, daripada kejahatan syaitan al-khannas, yang apabila dia membisikkan waswasa, wisu. Waswas tu waswasa yuwaswisu, dia membisikkan waswas itu, dia menimbulkan waswas itu, dia menghasut, dia menyerang, menimbulkan syubhat di mana? Fi sudurin nas, di dada manusia. Sebab itu kalau kita baca dalam tafsir, di kalangan ahli tafsir kata apa? Ayat ini merujuk kepada peristiwa alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dada engkau? Di kalangan sebahagian mufassirun, mereka mengatakan ayat ini merujuk kepada peristiwa pembelahan dada Nabi. Berapa kali dada Nabi dibelah? Dalam riwayat kata 2 kali dibelah. Tapi yang ni bukan belah lagu tuan-tuan duk tengok belah batin tu. Belah batin kan, pembedahan batin. Dia pipi, dia lukis mai, lukis pi, dia hiris mai, hiris pi, apa semua dia bawa keluar, lepas tu dia jahit. Oi, kita tengok pakar kalau tengok pun resign 24 jam. Darah setitik tak ada, tulis dengan marker sikit, hiris-hiris apa semua. Saya tak tahu, wallahu a'lam. Tapi sebahagian fatwa ada aku, saya ingat fatwa ada sebut tentang isu pembedahan batin ni, tapi tak tahu lah, wallahu a'lam. Zaman Nabi pun saya ingat di kalangan sahabat-sahabat semua tak ada buat bedah batin ni. Cuma tuan-tuan ada sebahagian nak pi, depa kata kami nak pi rawat ni, bedah batin ni rujuk dululah mufti ke mana ke tentang isu ni. Kerana dia sangat pelik pelik. Baik. Dada Nabi dibelah. Syaqqa, belah. Dalam riwayat kan, Nabi SAW, Jibril mari belah dada, ambil bawa keluar jantung hati Nabi, basuh dengan air zam-zam, bawa masuk balik, jahit semula. Kan? Jadi sebahagian ahli tafsir kata yang tu alam nashrah ni hak belah dada tu. Tetapi wallahu a'lam, banyak juga mufassir ahli tafsir kata tak, kerana itu bukan melapangkan dada, itu membelah dada. Tapi alam nashrah ni Allah lapangkan dada Nabi daripada serabut
daripada kata-kata manusia, daripada hinaan manusia, daripada apa yang dia duk kena tu, Tuhan lapangkan. Nabi serabut kau. Serabut. Kalau kita baca dalam Quran, memang Quran sebut, fala'allaka bakhi'un. Quran kata, barangkali boleh jadi engkau merasa, Quran kata engkau merasa terkesan dengan apa yang manusia kata. Dan manusia tak beriman. Nabi, dia manusia. Pasal itu bila orang kata dekat Nabi, tuan-tuan hadirin mukminin, manusia ni, dia ada dua benda dia akan terkena. Satu, fizikal. Orang pergi tumbuk ke, pergi tampak ke, pergi pukul ke. Satu lagi, mental. Kata-kata. Orang kata kat dia ke, orang apa. Yang mana lagi satu sakit? Dua-dua sakit. Tapi tuan-tuan, Quran kata, perkataan tu lagi menyakitkan. Orang kata ni lagi sakit. Kan? Pasal itu sebahagian manusia dia tak sanggup buat kerja-kerja kebaikan ni, bukan kerja besar pun, kerja kebaikan ni pasal takut orang kata. Dan satu tips untuk tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan amal, insya-Allah tak kena kata. Untuk tak dikata oleh orang, tak mau orang kata, tuan-tuan jangan buat apa. Orang tak kata, jangan buat apa. Kalau tuan-tuan jadi tu imam, mayang-mayang balik, sudah. Jadi cikgu mai mengajar, ajak hang nak jadi apa, ajak balik. Buat kerja balik, panskat balik, tulis balik. Jangan duk kata apa. Kalau tuan-tuan mai masjid pun duduk saja, tak payah duk buat apa. Orang tak kata apa. Habis sangat orang akan kata, satu ya, dia tak buat apa. Tapi bila tuan-tuan mula buat sesuatu, buat apa-apa, akan datang. Pasal itu Quran kata, watawasau bil haqq. Quran kata, berpesan-pesanlah dengan kebenaran. Lepas tu Tuhan apa? Lepas benar, datangnya sabar. Pasal apa? Pasal bila kamu cakap betul, kamu akan kena ujian. Nampak? So kalau kita tak cakap apa, orang tak kata apa. Tapi bila kita cakap, orang akan kata. Boleh? Itu. Dia tak bersepah, tak buat apa. Kalau aku buat apa, orang kata. Jadi kalau aku tak buat apa, orang tak kata. Itu satu tip lah. Dalam ayat ini juga, tuan-tuan, di kalangan ulama kata, perkataan asy-syarh di dalam Al-Quran ni, kita boleh faham dengan beberapa maksud. Satu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepahaman kepada Quran. Pasal apa? Pasal al-fahmu, faham ni, tuan-tuan, kalau kita boleh faham satu benda, apa kita akan rasa? Kita lega. Kita belajar, kita faham. Kita baca, kita faham. Faham ni bukan semua orang dapat. Pasal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Tuhan nak, bukan semua, sesiapa yang Tuhan nak kebaikan untuk dia, Allah akan bagi dia faham agama. Artinya bukan semua orang dapat. Pasal itu kadang-kadang kita dengar orang mengajar, tak semua orang boleh faham. Dia dengar sama, dia dengar sejam, dia dengar, tapi kepahaman tak sama. Sebab itu dalam hadis akhir khutbah Nabi kata apa? Masa Nabi baca khutbah, khutbatul hajjatul wada',
Nabi kata sampaikanlah kepada orang yang tidak hadir. Setelah Nabi bagi khutbah tu Nabi kata apa? Sampaikanlah kepada orang yang tak hadir. Boleh jadi orang yang tidak mendengar lebih memahami daripada orang yang dengar. Sebab itu tuan-tuan, bukanlah kita nak diskredit, bukan nak merendahkan sahabat. Tapi sahabat dia mendengar hadis. Dia rawi, dia yang dengar. Kemudian bila dia sampai kepada anak murid dia sampai kepada anak murid dia, mai kepada imam-imam yang hujung ni, mereka mengeluarkan faedah yang banyak daripada hadis itu. Kan? Artinya kepahaman mereka dalam. Tetapi mereka tak dengar langsung daripada Nabi. Boleh faham? Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dia tak mai. Dia tak dengar langsung live. Tapi bila kita pergi cerita dekat dia boleh faham lebih dari kita yang dengar. Lepas tu dia pula, dia kata hang ceramah apa tadi? Ceramah hentak lapang dada. Dia sebut apa? Kita pun ingatlah, kita pun habaq 2-3 benda yang kita ingat. Dia pula terang kat kita. Dia tahu betul yang lagu hang kata. Tu aku tak pi. Tapi saya nak habaq dia, boleh jadi tak? Kita boleh cerita kat bini kita pula syarah kat kita. Boleh jadi kerana kepahaman rezeki. Sebab itu Quran ramai orang boleh baca. Tetapi Allah tak bagi pada setiap orang kurniaan untuk dia memahami. Sebab itu di kalangan sahabat ramai orang baca Quran, tapi di kalangan sahabat siapa yang Allah kurniakan kepahaman? Bukan semua. Pasal itu apabila Umar tanya kepada di kalangan sahabat-sahabat besar, idza jaa nasrullahi wal fath, sebahagian tafsir kata Mekah menang, dapat Islam menang dan sebagainya. Kata Ibnu Abbas, ayat ni menunjukkan Nabi akan wafat. Tengok dia faham kot lain. Dalam ayat tu tak ada, tapi dia faham. Nampak? So ini yang kita nak ambil. Baik. Kemudian asy-syarh ni juga, kalau kita tengok ada yang menyebut bahawa dia menenangkan fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masalah yang dihadapi. Ini kurniaan. Sebelum lepas Nabi dilantik menjadi rasul, tuan-tuan boleh bayang kan? Ketika Nabi jumpa Waraqah bin Naufal, Khadijah bawa. Waraqah kata apa? Kalaulah aku hidup masa umat engkau, kaum engkau menolak engkau, halau engkau. Masa tu lepas dia dapat wahyu Jibril tu, dia takut balik duk getak apa semua. Khadijah bawa pergi jumpa Waraqah. Waraqah pun cerita apa semua. Waraqah kata apa? Nanti ni kaum engkau akan halau engkau keluar. Halau sungguh. Apa kata Nabi? Tuan-tuan ingat tak? Betul ke? Kaum aku akan halau. Dia tak boleh bayang apa yang kaum dia akan buat. Dan dia tak berapa nak percaya bila Waraqah kata kaum dia akan halau dia. Kerana kaum dia sayang pada dia. Kaum dia sayang pada dia. Dan tuan-tuan, bila satu orang ditimpa masalah, dibuang keluarga, dibuang masyarakat, satu benda yang dia minta, Tuhan lapangkan dada dia. Itu satu. Baik. Kemudian kita sambung ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Dan nak lapang dada ni tuan-tuan, tak ada ayat lah nak bagi lapang ni. Macam orang duk kata ayat terang hati, ayat lapang dada, tak ada. Ayat ni kita minum kenyang, yang tu ada. Nak lapang dada, nak terang hati, dia kena doa. Jadi kalau tuan-tuan kata ayat ni kalau minum, ayat masjid Padang Katung ni kalau minum hati boleh terang, kan? Bila hati terang, mengaji mudah masuk, tak tahulah. Pasal Abu Jahal bukan dia minum air biasa-biasa RO ke kuku ke kowe, dia minum air Zam-Zam. Benak siapa tu ya?
Tu sebab tu kita kata soal, bukan dia soal makanan, dia soal hidayah. Pasal tu dalam Quran Allah kata apa? Sesiapa yang Allah Ta'ala nakkan asyarh ni, dia lawan kepada daiq. Lapang lawan kepada apa? Sempit. Pasal tu dalam Quran kata Allah memilih sesiapa yang dia nak lapangkan dadanya dan sesiapa yang dia nak sempitkan dadanya. Tuan-tuan, mintalah Allah Ta'ala lapang, jangan minta Tuhan sempit. Dan ayat yang kedua Allah kata apa? Wa wada'na, dan kami menghilangkan, mengangkat daripada engkau anka wizraka. Wizrun ni ada berapa tafsiran. Satu, wizrun ni dengan maksud dosa. Jadi kalau kita terjemah ayat ni menunjukkan apa? Dan kami telah mengangkat dan menghilangkan daripada engkau Muhammad dosa-dosa engkau. Maksudnya Nabi ni Allah dah ampun dosa dia dan Allah bersihkan dia daripada dosa. Yang tu yang kita faham dengan ma'sum. Maksum ni daripada al-ismah, asama. Artinya apa? Terpelihara. Jadi Allah dah bagi jaminan, Allah dah declare Muhammad kau tak ada dosa. Sebab itu ketika Nabi semayang sampai pecah kaki, Aisyah kata qad ghafarta ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Tuhan telah ampun segala dosa yang kau lakukan, yang ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, apa yang dulu dan apa yang akan datang Allah dah ampun dah. Siapa yang semayang teruk sangat ni? Tapi nak point dia apa? Allah dah membersihkan Nabi. Dan sebahagian juga menyebut bahawa maksud wizrun ni apa dia? Wizrun ni ialah beban yang sangat berat, yang tak mampu ditanggung. Kalau diletakkan di atas belakang, boleh mematahkan tulang. Maksudnya beban yang sangat berat lah. Jadi dalam ayat ni Allah kata apa? Dan kami mengangkat daripada engkau wahai Muhammad beban. Beban tu maksud apa? Kami mengangkat daripada engkau beban, dalam arti kata kami memudahkan untuk engkau urusan engkau. Pasal tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni satu benda yang kadang-kadang ajaib. Macam kita tengok urusan Nabi ya. Urusan kita, kalau tuan-tuan halusi tengok, perhati tengok, ada benda yang susah padang adatnya, tapi Tuhan pemudah untuk kita. Dan ada benda yang padang adatnya mudah, tapi mai kat kita dia jadi payah. Pernah tak berlaku dalam hidup tuan-tuan? Kita tengok orang lain buat mudah ya. Dan benda tu pun memang mudah, tapi mai kat kita tak jadi. Tu yang kata kadang-kadang rezeki tu. Pasal tu kita doa apa? Ya Allah, mudahkanlah sesuatu urusan, kerana sesungguhnya sesuatu urusan tu tak akan mudah melainkan engkau mengkehendaki ia menjadi mudah. Kan? Artinya apa? Apa benda yang tuan-tuan buat ni, kalau mudah, pasal tu kita jangan overconfident. Aku boleh buat lah. Benda mudah ya. Insya-Allah. Benda tak ada apa, sikit sangat lah. Boleh buat lah. Tak payah duduk bimbang lah. Selesai. Jangan. Qul, kata insya-Allah. Pasal kalau Tuhan nak bagi susah, benda orang boleh buat pun bila mai kat kita tak jadi. Dia hilang. Dia jadi payah. Pasal tu ada, saya kenal seorang pakar perubatan, pakar pembedahan kanak-kanak, surgeon, pediatric surgeon, pakar kanak-kanak, bedah kanak-kanak ni. Dia kata apabila kita masuk dewan bedah, walaupun kita dah buat berapa kali, dah orang kata master menguasai benda tu, tapi mai dalam certain case dia jadi payah. Masa tu dia kata berpeluh dai kan operation ni. Pasal apa? Pasal dia kata jadi hilang apa yang kita duk buat tu.
balik ingat pada Allah. Allah buka. Satu orang pakar bius duk bayar zakat. Pakar bius ni tuan-tuan, anestologi kan. Dia ni pakar bius ni, dia dalam Dewan Bedah tu sejen dengan pakar bius ni lah yang menentukan kita ni. Tuhan lah kan. Tapi pakar bius ni dia pakar bius dah. Tapi setiap kali dia masuk Dewan Bedah, dia berpeluh juga dari dia. Pasal dia nak menentukan bius tu. Korang bius, bahasa mudah lah, dia terang panjang lah. Kalau korang bius, kawan tu sedang, dia terlambat kan, kalut. Terlebih bius pun tak boleh. Nak kena sukat betul-betul. Pasal tu pakar bedah ni akan explain dulu dekat bius ni apa dia nak buat. Bincang dulu pasal dua-dua. Tu pun para pakar-pakar pun peluh atas bawah. Kan? Saya nak habaqnya manusia punya kemampuan ada limitation. Hatta Nabi pun kalau Tuhan tak pemudah, hidayah tak masuk. Azan tu saya kita habis sikit 1-2 ayat, kita buat kesimpulan insya-Allah. Baik, kita sambung ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla sebut ayat yang ketiga, beban yang diangkat, yang Allah kata wa rafa'na wa wada'na anka widraka allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan dhahraka. Dhahraka ni belakang. Sebab tu kita sebut zihar, belakang kan. Hukum menyamakan belakang isteri kita dengan belakang ibu kita, ada hukum dia lah. Quran kata yang memberatkan belakangmu, beban. Sebab kita pun dalam bahasa Melayu bila kita sebut berat, kita akan sebut belakang. Apa yang kata apa, berat lagi mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bebanan yang saya tanggung kan. Istilah kita guna tu nak menggambarkan tanggungan yang kita hadapi. Di kalangan para ulama kata naqadha artinya apa? Naqadha artinya kami meleraikan atau kami memutuskan bebanan yang ada di belakang engkau. Apa beban yang Nabi tanggung? Ada yang kata pertama, Nabi SAW ni tertekan, terbeban dengan keadaan masyarakat dia ketika itu. Ni satu benda tuan-tuan. Nabi ni selalu kita sebutlah, apabila dia mula-mula bawa ajaran ni, kita pasal Maulidur Rasul ni kan, serta sirah Nabi ni, benda yang paling berat untuk dia ubah ialah pemikiran dan pahaman masyarakat ketika itu. Sebab itu kalau tuan-tuan baca buku Za'bar kan, buku Za'bar Zainal Abidin bin Ahmad, ringkasan Za'bar tu, dia tulis tentang buku perangai bergantung kepada diri sendiri tu. Dia tulis dalam tu banyak betapa susahnya nak ubah pemikiran masyarakat orang Melayu. Za'bar tulis. Jadi Nabi ni bila dia nak pergi jumpa orang Arab yang ta'assub, yang fanatik, yang taklid buta, Arab masa tu, dia nak menongkah arus, nak ubah ni. Pasal tu ketika dia sebut tentang pertama pada keluarga dia tu kan, yang kita baca, dia panggil semua keluarga dia termasuklah Abu Lahab tu. Abu Lahab kata ali hadza jama'tana, bila dia kata sesungguhnya aku ni, mula panjanglah cerita dia, percaya tak kamu kalau aku bagi tahu di belakang bukit ini ada tentera yang akan serang kamu, musuh yang akan datang. Dia kata kau tak pernah bohong, kau tak pernah tipu, kami percaya. Kalau macam tu aku nak bagi tahu Allah dah lantik aku jadi rasul. Ali hadza jama'tana. Muhammad, hang nak habaq apa ni? Hang panggil kami semua nak habaq benda ni? Marah Abu Lahab. Tabballaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Kalau Nabi lah, dia kira macam kita lah kan. Balik mau pikir macam kita tuan. Lepas jumpa Jibril,
Balik habang kat Khadijah, bincang macam ni lah abang. Kerja ni pun bukan nak boleh duit apa. Memang tak boleh duit apa pun. Kita dah duk elok-elok dah. Pasal tu bini ni kena faham kerja lelaki ni. Kan? Khadijah, kalau dia balik cerita kat dia, abang, saya ingat kita duk elok-elok dah. Abang pun orang pakat suka dah. Kan? Tak duk pergi cari pasal. Tak pergi duk cari masalah. Duk sengap-sengap sudah. Tak. Agak-agak tuan-tuan kalau Nabi lagu kita pakai harus. Kan? Muhammad dengar kata ada jumpa apa-apa, tak ada jumpa apa-apa, tak ada apa. Tak ada apa. Orang buat cerita. Sengap dia. Apa pun tak ada. Saya ingat silap-silap hari bulan, toh senang kaya gitu. Pasal orang suka kat dia. Al-Amin. Al-Amin yang bagi tu macam saya sebut kuliah subuh bagi tadi. Al-Amin. Yang jujur, yang amanah. Orang sayang Muhammad ni. Yang bagi tu siapa? Musyrikin Mekah. Dia yang bagi. Artinya Nabi Muhammad ni sebelum dia jadi Rasul, orang suka. Kalau dia tak sampaikan risalah ni, dia tak ajak orang lah, dia tak ceramah lah, dia tak dakwah lah, saya ingat hidup dia bahagia, tenang. Yang dia jadi semok perut, yang dia jadi serabut, yang dia jadi masalah ni, pasal dia pergi ceramah tu, pasal dia pergi dakwah tu, pasal dia cakap. Macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan berkawan, kan, berkawan dengan kawan tuan-tuan, dengan masyarakat ke apa, tuan-tuan tak kata apa. Saya ingat orang akan belanja sampai bila-bila. Tapi kalau tuan-tuan pi, pi orang belanja duk tegur, aku ni kawan lama lah dengan hang. Kan? Hang pun kenal aku. Aku duk nampak hang duit banyak apa semua ni. Masjid tak pi lah. Masjid kita ni pun nak mati lah kan. Bukanlah aku nak abang aku pandai, tapi tuan-tuan bukan gaduh ceramah teruk-teruk. Abang lagi tu ya, aku pun bukanlah pandai mana sangat. Pi lah masjid tu kan. Pi mayang. Hang pun pencin tak ada nak gaduh apa dah. Pi lah. Kan? Saya ingat tuan-tuan daripada duk boleh makan elok-elok minggu depan potong lama. Apatah lagi kalau yang duduk di depan kita tu orang yang ada kedudukan. Kan? Nak teguk lah jadi lain macam. Kan? Apatah lagi kalau kita mendapat habuan di atas hal tu. Tak ada yang kita nak teguk. Kan? Tak ada yang kita nak teguk, dia bagi sampui pakai dak lah. Ada apa-apa nak nasihat saya? Tak ada, elok lah Datuk Seri. Ya. Tak ada nak kata apa-apa. Ada salah apa saya buat? Tak ada. Saya duk tak ada nak bercakap betul dah. Tapi Nabi membujur lalu melintang patah. Kita Maulidur Rasul ni kita nak ambil semangat tu. Semangat Nabi cakap. Pasal tu yang kita duk sebut kulil haqq walau kana murra. Cakap. Sebab itu soal orang tuan-tuan ada, saya tak boleh sebut lah, tapi ada satu kejadian kalau kita boleh belajar lah. Apa saja yang kita buat ni kita harap orang suka lah kan? Tapi dalam kita duk pulun nak bagi orang suka ni, tetap orang tak suka. Tabiat dia macam tu. Tuan-tuan ambil hak tu ya. Baik macam mana pun, apa sahaja yang tuan-tuan buat pun, hakikatnya tetap akan ada orang tak suka. Pasal tu tuan-tuan, apalah gunanya tuan-tuan duk jaga hati orang ni, duk pedor hati orang ni dalam keadaan tuan-tuan murka Allah Ta'ala. Tu ya. Baik. Kemudian hadirin mukminin juga, ada yang kata pasal nak ubah pemikiran ni susah. Kita nak ubah yang lain boleh. Jambatan Pulau Pinang tu kalau kita nak ubah pun boleh. Tapi kalau kita nak ubah satu orang daripada duk biasa buat benda tu, nak ubah supaya tak biasa buat benda tu, oi payah tuan-tuan. Kan? Dia duk pegang dah benda tu, nak ubah pegangan tu. Itu yang berlaku kepada Abu Talib. Abu Talib ni sampai kesudah dia tak ubah. Punyalah duduk dengan Nabi apa semua sampai Nabi pi pujuklah
pun dia tak ubah. Nu kiri kanan duk kata, Abu Talib, hang nak mati atas agama apa? Takkan hang nak tinggal agama apa hang? Abdul Muttalib. Elok dia nak ni, dia dah tak apalah Muhammad. Dia kata kat Nabi. Ayat dia pun sedap. Dia kata banyak dah orang duk kata macam-macam kat aku ni pasal duk bela hang. Dia abang. Dia kata apa saja yang orang tak kata kat aku ni pasal aku duk pertahan hang. Tak apalah, biarlah. Aku mati di atas agama Abdul Muttalib. Aku tak maulah lepas aku mati ni orang kata Abu Talib mati bukan di atas agama pak dan tok nenek dia. Sampai tera tu dia sanggup gadai tu iman hidayah tu kerana apa? Duk fikir orang nak kata apa. Duk fikir orang nak kata apa. Itu yang maksud beban yang diangkat daripada belakang Nabi itu beban apa? Tohmahan kata-kata manusia. Allah angkat. Pasal itu Nabi tak berkudis dengan kata-kata orang dan Nabi tak peduli apa orang nak kata. Sakit tu sakit. Tak kira kita ajak macam mana nak bagi tak sakit. Quran bagi tahu. Kan? Berikutnya dalam ayat yang seterusnya apa dia? Allah kata dalam ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami mengangkat sebutan namamu. Kami mengangkat zikraka. Zikra ni yang tajuk kita ni, zikra ar-rasul, mengingati Nabi. Allah kata kami angkat pujian, sebutan dan manusia ingat kepada engkau. Betul tak? Kata para ulama, tidak ada satu nama Tuhan yang disebut melainkan disebut nama Nabi. Tidak ada satu kali nama Allah disebut melainkan akan disebut nama Nabi. Bahkan Allah Ta'ala menyebut namanya, lepas tu menyebut nama Nabinya. Dan kita paling koman sepana pun, paling teruk pun, kita akan sebut nama Nabi dalam hidup kita. Azan, tengok, yang kata warafa'na, kami angkat, kami muliakan namamu. Tengok orang sebut azan, mengucap azan. Tengok dalam kehidupan tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan sebut nama Nabi. Allah kata dia angkat sungguh. Pasal itu kita ni, Quran kata kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Kan? Sebab tu Allah sambung apa? Ayat yang hujung tu kita pegang sungguh-sungguh tuan-tuan. Allah kata wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Allah kata apa? Dia memberikan kerajaan kepada siapa yang dia nak bagi. Wa tu'izzu man tasha'. Dia muliakan siapa yang dia nak muliakan. Wa tudhillu man tasha'. Dia hina siapa yang dia nak hina. Ada orang tuan-tuan duduk pada kedudukan yang tinggi tapi orang sebut dengan penuh cercaan dan makian. Ada orang sebut kira duk maki ya, kira orang duk cerca ya. Kan? Ada orang yang mungkin tak ada apa, tapi bila orang sebut dengan kebaikan. Tu yang kata Allah angkat, bukan manusia angkat. Kalau manusia angkat, Allah hina. Orang sebut, orang ingat dengan sebutan yang buruk. Nampak? Kemudian kita sambung lagi. Last. Kan? Allah kata, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang. Setiap kesusahan datangnya kesenangan. Ini tabiat sunnatullah. Cuma saya nak sebut sikit pada tuan-tuan, sikit ya. Apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, dapat wahyu, turun wahyu yang kedua apa? Ni Tuhan nak prepare Nabi ni, Tuhan nak persiapkan Nabi. Yang ni tuan-tuan kena tiru, tuan-tuan kena contoh. Nak dapat kekuatan dalam perjuangan ni bukanlah pada ramai orang sokong. Pasal hari ni orang boleh sokong, esok orang boleh maki. Tang mana Nabi boleh kekuatan? Agak-agak tuan-tuan macam Piramli tanya, di mana kekuatan hang tu? Pada kerisnya ke? Pada kekuatannya ke? Di mana? Saya nak tanya tuan-tuan, bukan soalan Piramli tu. Saya nak tanya tuan-tuan, pada soalan di mana Nabi dapat kekuatan dia?
Ni tuan-tuan yang ada masalah ekonomi kau, masalah rumah tangga kau, masalah pekerjaan kau, masalah rumah, apa masalah pun, tuan-tuan akan dapat kekuatan tang ni. Saya mungkin tak mampu buat, tapi tuan-tuan dengar bila tang mana kita nak dapat kekuatan. Kekuatan Nabi, cuba tengok Allah susun macam mana. Lepas turun Iqra, turun wahyu yang pertama Iqra, wahyu kedua apa dia? Wahyu kedua. Tuan-tuan, Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni kita bukan nak mengajar sangat, kita nak ceramah, nak bagi kenal Nabi, nak belajar sirah, ibrah. Nak ingat Nabi. Malam ni tuan-tuan, Nabi saja kita sebut, ambil pengajaran sebanyak-banyaknya. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kan? Antara wahyu yang awal turun apa dia? Wahai orang-orang yang berselimut, qumil lail, bangkit salat malam. Nampak tak? Lepas Allah lantik Nabi jadi dapat Rasul, lepas Allah bagi tabal Nabi jadi Rasul, nampak? Allah atuk Nabi, perintahkan Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalil, bangkit semayang malam. Di kalangan ulama kata kekuatan yang Nabi dapat tu, Nabi dapat kekuatan tu daripada semayang malam. Pasal itu siapa-siapa yang ada masalah, bangkit semayang malam. Bangkit. Yang duk membesarkan anak-anak ni, yang duk ada anak-anak ni, bangkit semayang malam. Kalau tak ada pun, tuan-tuan buatlah, ada usaha, beli dululah kan. Beli Quran besar tu, nak buat preparation. Tak bangkit-bangkit juga. Tak apa, korang-korang kita ada niat beli apa, buat satu ruang dalam rumah kita tu, ruang untuk kita bangkit tahajud. Buat satu ruang, beli Quran besar tu, beli stand, hampak sejadah, bagi motivasi dah. Saya pun nak bangkit. Bangkit tuan-tuan. Bila tuan-tuan orang yang melazimi salat malam, tuan-tuan orang yang bangkit semayang malam, yakinlah besar mana masalah pun Tuhan akan bagi lapang. Rezeki dia akan mai. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak sangka nak boleh banyak tu. Mai. Kerja tak gaduh teruk mana pun. Janganlah buat kerja jahat pula kan. Dia kata, ustaz, alhamdulillah saya kerja tak teruk mana pun. Mai masjid Padang Katung tu, katok tabung tu boleh 4-500. Yang tu tak boleh lah. Yang tu ni yang buat, kadang-kadang Allah nak bagi dia sikit lah. Orang pun tak sangka tetap boleh kat dia. Salat malam minta. Tu yang Nabi dapat. Kemudian yang terakhir, last kan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah kata apa? Ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala kata, maka apabila telah selesai, fa idza faraghta, apabila telah selesai satu urusan, maka kerjakanlah urusan. Fa idza faraghta fansab, apabila selesai. Dia tengok, yang ni nak ajak orang Islam, nak ajak Nabi, nak ajak kita, jangan balok lihat. Kita kadang-kadang duk baca Alam Nasrah ni, sampai ayat ni kita tak ambil pengajaran dia. Allah kata dekat Nabi, fa idza faraghta, apabila engkau selesai satu urusan, terus sambung urusan yang lain. Jangan duduk saja. Tabiat orang Islam, tabiat orang agama, tabiat orang mukmin, dia tak duduk saja. Habis kerja pencin, jangan duduk saja. Tak ada dalam istilah orang beriman. Abdullah ibn Mas'ud kata, aku paling benci, Abdullah ibn Mas'ud kata, aku paling benci melihat orang Islam duduk tak buat apa. Kalau tak ada urusan akhirat yang dia nak buat, buatlah urusan dunia. Kalau tuan-tuan, sebab itu ada satu cikgu meninggal dah. Terkenal cikgu ni, Cikgu Abdul Ghani. Terkenal dengan kerja-kerja kebajikan. Tuan-tuan boleh search Cikgu Abdul Ghani ni, terkenal orang Kedah yang buat banyak-banyak kerja kebajikan ni. Tuan-tuan tengok dia punya kata-kata dia, orang temu ramah dia. Kan, cikgu ni kira pencin, ada duit apa semua, boleh relax lah, nak gaduh apa kan. Tapi dia kata kalau setakat dia hidup boleh makan gaji apa semua, kerja apa semua, tak ada apa yang dia buat, apa makna? Quran sebut ni,
Sebab itu ahli tafsir kata fa idza faraghta fansab, tu maksud dia apa? Apabila selesai amalan fardu, sambung amalan sunat. Ada yang kata hak tu. Apabila selesai amalan fardu, jangan duduk saja, pi buat hak sunat. Semayang sunat ke, doa ke, zikir ke apa ke, jangan berhenti. Ada yang kata apa? Fa idza faraghta fansab. Apabila selesai urusan akhirat, pergi sambung urusan dunia. Selesai urusan dunia, sambung urusan akhirat. Jangan biar kosong. Pasal itu tuan-tuan, kita kena tanya, tuan-tuan esok hari nak buat apa? Kena ada. Apa? Bila selesai semayang subuh pergi mana? Habis semayang subuh pergi mana? Habis semayang subuh saya berzikir, saya semayang duha apa semua sampai 7.30. Lepas tu balik. Balik saya duduk sajalah, saya tak buat apa, baca surat khabar apa semua, nak tunggu luhur. Abdullah bin Mas'ud kata itu bukan sifat orang beriman. Ada hak mana-mana kelas-kelas bahasa Arab ke kelas apa, pi lah mengaji. Pi lena pun tak apa. Yang mana ada kerja, pi kerja. Pi, jangan duduk saja. Fa iza faraghta fansab. Pasal tu Nabi, cuba tengok Nabi. Habis satu kerja, satu urusan. Habis satu masalah, satu masalah. Tuhan tak berhenti sat. Tu kehidupan Nabi tu. Tuan-tuan bahabat, tang mana Nabi berehat? Kalau kita betul-betul halusi Nabi ni, malu kita, malu banyak. Dia tak pergi berjalan lagu kita. Rasulullah pergi mana 3-4 hari tak nampak. Bawa Khadijah pergi mana kata? Cameron ke apa kata? Lepas tu dah habis bawa Khadijah, tak nampak Rasulullah di masjid 4-5 hari, pergi mana? Bawa Aisyah pula, pergi Taif ke, pergi naik kabel car ke? Tak ada. Tapi kita rahmat banyak, masa banyak. Bukanlah tak apa. Ada manfaat. Artinya dalam hidup orang Islam, dia kena penuhi time dia dengan sesuatu yang bermanfaat. Tak kira urusan akhirat ke urusan dunia, buat. Kerja akhirat ke kerja dunia, ada juga kosong. Kan? Balik sekali lagi tuan-tuan, ada sikit baca Quran ke apa ke, kan? Bersembang dengan isteri ke apa ke, lena. Esok maghrib subuh, artinya tak kosong. Saya ni tak buat apa ustaz, duk tunggu nak mati ya. Tu bukan sifat orang beriman. Orang beriman dia tak berpangku tangan menunggu mati. Selagi hayat di kandung badan, dia adalah orang yang berjuang. Kan? Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Akhirnya Allah bagi tahu dekat Nabi, setelah segala urusan yang kau lakukan, setelah usaha yang kau tumpahkan, setelah payah jerih yang kau lakukan, kepada Tuhan engkau berserah. Doa. Ayat ni dia tutup dengan apa? Perintah doa. Pasal itu apa-apa pun tuan-tuan tengok, Nabi akan doa ke Allah. Selesai satu urusan, buat satu urusan, satu peperangan apa semua, dia akan dekat tangan doa. Setengah orang ni dia kata boleh ke doa ustaz? Doktor pun kata tak ada harapan lah. Tu dia. Dia kata saya ni memang tak ada apa dah, kan? Bankruptcy dah. Nak doa macam mana? Ada nak boleh lagi, ada nak boleh tolong ni, ada nak boleh selamat lagi. Dia tak yakin dengan Tuhan. Quran kata apa? Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan engkau Muhammad, engkau meletakkan harapan. Raghaba, harapan. Maka ini yang bagi kekuatan kepada Nabi, kerana dia tahu manusia meninggalkan dia, Tuhan tidak meninggalkan dia. Sebab itu di akhir usia dia, pada hari dia nak meninggal, dia kata apa? Fi rafiqil a'la. Aku akan kembali kepada yang maha tinggi. Mudah-mudahan tuan-tuan sepintah lalu tadabbur ringkas, pengajaran ringkas yang kita ambil daripada surah Alam Nashrah ni, dapatlah mengingatkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kerana ada tersilap, terkasar bahasa, terkurang dalam kuliah khas pada malam ini. Terima kasih pada Tuan Imam Fadil Ustaz Khidir dan seluruh jawatan kuasa yang menganjurkan program pada malam ini. Mudah-mudahan saya doakan untuk saya dan tuan-tuan ini sebahagian daripada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.